Salam sejahtera Prof dan rakan-rakan sekalian. Sekarang kita akan tengok pada anggaran bajet. Di sini kita telah mendapat peruntukan daripada sumbangan PIBG dan NGO. Kedua-dua ini ditambah dan mendapat jumlah 500 dan 500 ini digunakan untuk perbelanjaan semasa pelaksanaan LDP dan talimat program STOPS ini dan juga cetakan kod QR serta hamper dan hadiah untuk murid yang mendapat paling banyak token. Sekarang, kita akan tengok pada penjelasan aktiviti program. Di sini, kita telah menggunakan model proses pengurusan Stoner, Freeman dan Gilbert pada tahun 1995, di mana dia merangkumi, merancang, mengelola, memimpin dan mengawal. Merancang secara ringkas ialah kita telah mempunyai idea di dalam fikiran kita, dan STOPS di sini dia merupakan alat inovasi untuk memberikan penugahan positif kepada murid, di mana dia telah membantu meningkatkan pelibatan murid dalam proses PDPC dengan memberi token dan membuat satu kawalan tingkah laku kelas di mana guru akan memberi ganjaran atau dendaan dengan menggunakan sistem STOPS ini. Mengelola di sini ialah bermaksud kita telah mula untuk mengatur, membahagi tugas dan menyuruh ahli organisasi untuk melaksanakan tugas yang diberi. Dan dalam STOPS ini, pihak sekolah akan memantau setiap guru supaya mereka membuat kerja yang ditetapkan secara sistematik. Fasa memimpin ini bermaksud seseorang kena bertindak sebagai ketua untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka melakukan tugas mereka. Dan dalam STOPS ini, pentadbir sekolah dan guru penyelaras kena mengarah dan membimbing para guru supaya mereka faham tentang ini dan membuat pemantauan supaya guru juga melaksanakan tugas yang diberi. Guru pula kena berinteraksi dan membimbing muridnya supaya mereka tahu cara dan manfaat STOPS ini dan pada masa yang sama mewujudkan suasana positif supaya murid tidak menentang perubahan. Fasa mengawal ini bermaksud aktiviti yang dirancang dipastikan mengikut matlamat dan objektif. Jadi, dalam STOPS ini, pentadbir sekolah dan guru penyelaras kena memastikan STOPS dilaksanakan dengan baik dan secara berterusan, dan tindakan akan diambil sekiranya terdapat masalah yang perlu diselesaikan dengan segera. Guru pula kena menjalankan tugas mereka secara berterusan dan bukan separuh jalan sahaja. Implikasi perubahan STOPS terhadap KPN di sini ialah boleh disyorkan kepada sekolah-sekolah di Malaysia kerana dia memudahkan perikutan sasya dan amalan terbaik murid semasa dalam mengajar. Iaitu sekiranya terdapat internet, kamu boleh terus merekodkan. Tak payah tunggu ada buku rekod. Kedua, dia berpotensi menggantikan SSTM di mana dia lebih realistik. SSTM dia bagi markah merit, manakala STOPS dia bagi token. Token itu boleh digunakan untuk menukarkan hadiah. Dan diharapkan penggubalan dasar pendidikan di sini ialah dia dapat meluluskan sebahagian peruntukan pendidikan menerusi bahagian bimbingan dan kaunseling kepada pihak sekolah supaya sekolah dapat meringankan beban untuk membeli hadiah untuk penukaran token. Implikasi perubahan STOPS terhadap JPN dan PBD iaitu di mana bila mereka membuat pemantauan terhadap pengurusan dan pentadbiran sekolah, mereka dapat membuat pengimakan sasya dan amalan terbaik murid dengan lebih senang. Kenapa? Sebab dia data semua STOPS itu telah disimpan secara automatik dan tersusun secara atas talian iaitu dalam Google Excel form. Jadi, mereka tidak perlu berhadapan dengan kertas yang bertimbung-timbung semasa membuat penyimakan. Ini telah menyenangkan kerja mereka dan pada masa yang sama, dia ini juga menyahut saranan kerajaan di mana pengurangan kertas. Implikasi perubahan STOPS terhadap institusi pendidikan iaitu sekolah, di mana kita boleh mengesan tingkah laku murid yang bermasalah atau murid yang berpotensi untuk menjadi pemimpin. Jadi kalau bagi murid yang bermasalah, kita boleh tengok token itu dia akan berkurang dengan banyak. Jadi tindakan perlu diambil dengan segera supaya masalah dapat diselesaikan. Dan melalui data STOPS itu, kita boleh juga tengok murid yang mendapat
banyak token bermaksud guru memberi banyak ganjaran. Jadi murid sebegini berpotensi menjadi pemimpin dan menjadi teladan kepada murid lain. Jadi dia telah mengurangkan kerja guru untuk pergi mencari pemimpin dan seterusnya. Ini juga telah mengurangkan kos cetakan di mana dia tidak perlu membaca seperti cara tradisional iaitu mencatat di atas kertas. Semua telah berada di atas talian. Implikasi perubahan STOPS ini terhadap guru dan tenaga pengajar di mana pelaporan sahaja dan amalan terbaik murid dia menjadi lebih sempurna dan efektif di mana guru boleh mengisi data perolehan atau pengurangan token murid dengan lebih senang sekiranya jika terdapat internet dan mempunyai kesahihan yang tinggi sebab dia cuma boleh diakses oleh guru dan lebih selamat kalau kamu dicatat di atas kertas. Dan semua guru juga berpeluang mengenali murid dengan lebih mendalam kerana melalui STOPS mereka boleh tahu murid yang baik atau murid yang kurang baik. Dan kalau ada ibu bapa yang meragui keputusan guru terhadap sasiat anaknya, ini juga boleh dijadikan evidence. Pendek kata, STOPS ini dia telah banyak membantu guru dalam memahami murid dia dan membantu juga untuk memudahkan sebarang rujukan ke atas sikap atau tabiat murid sama ada dalam PDPC atau di luar sekolah. Jadi ini telah mengelakkan murid mengamalkan perlakuan yang baik dan meningkatkan penglibatan dalam PDPC. Ini sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.